selepas daripada solat Jumaat, seperti mana firman Allah dalam surah Jumaah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat yang ke-13. 13. Ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Settle je solat, maka bergegas, bertebarlah atas muka bumi. Bertebar ni Allah suruh berjalan, bergerak. Allah suruh berjalan dan bergerak. Tapi biasanya kita, penyawat awam, lepas Jumaat, itulah masa yang kita buat untuk berehat-rehat. Kan? Lepak-lepak, chill-chill, sebab dah nak cuti, besok kan cuti. Allah kata fantashiru fil ard, disperse, bergerak, beredar, buat sesuatu. Wa bataghu min fadlillah, dan cari apa yang Allah telah sediakan. Wa bataghu min fadlillah ni, ada sesuatu yang Allah sediakan dan kita kena cari. Kita kena cari. Ada ulama kata, lepas Jumaat ni adalah waktu yang mustajab doanya. Pada tempoh yang begitu mustajab, tanpa hijab. Berdoalah, carilah waktu tu. Berdoalah sebanyak mungkin. Wadhkurullaha katsira. Dan Allah kata, ingat Allah banyak-banyak. Lepas Jumaat ni banyakkan ingat Allah. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Kita selalu lepas Jumaat buat apa? Tak ada apa pun. Kita duduk, kita tidur, makan kenyang, baring-baring, geletak-geletak. Tunggu pukul 5.30, pukul 5, nak punch out, lepas tu balik. Sedangkan Allah sebut berapa benda? Fantashiru fil ard, wabtaghu min fadlillah, wazkurullaha katsira. 3 benda. Sebut Allah, sebut nama Allah tu banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Moga kamu berjaya. So nak jadi orang berjaya, kenalah ikut Quran. Hari Jumaat, bacalah surah Jumaah. Bila dah baca tu bukan hanya baca, bacalah dan faham. Baru kita boleh buat sesuatu. Baru bermanfaat. So, kita sambung suratul Qiyamah. Bal yuridul insanu liyafjur amamah. Itu ayat semalam. Kemudian ayat yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia ni walaupun telah diberi peringatan tentang kiamat, tentang begitu dan begini. Allah bagi tahu Allah mampu untuk buat apa yang manusia tak pernah gambarkan, sedangkan diri dia sendiri terbina dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi mereka tetap degil dan menolak. Bal yuridul insanu liyafjur amamah. Bahkan manusia kekal hendak meneruskan perbuatan fujar, perbuatan fujur menjadi keutamaan, amamah menjadi priority. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Lantas dalam kekufuran mereka itu, dalam nada mengejek, mereka bertanya, bila datang hari kiamat? Kalau betul ada hari kiamat tu, bila datangnya hari kiamat? Menariknya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kena tanya bila datang, bila datang, apa jawapan kita? Apa jawapan kita? Sebab kita tak tahu bila datang. Kita akan kata tak tahu. Pulang pada Allah bila datangnya. Dan pernyataan bila datang hari kiamat. Ayyana yaumul qiyamah. Bilakah datangnya hari kiamat? Sudah ditanya berulang kali. Sudah ditanya berulang kali. Surah mana lagi tuan-puan? Yang tuan-puan rasa dan perasan ada pertanyaan seumpama itu. Bila datang hari kiamat? Kan selalu baca Quran kan?
Bila datang hari kiamat? Surah Mulk, kerana tersebut bila hari kiamat tu. Kan dekat hujung tu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kat surah mana lagi? Kan mana-mana surah yang sebut wa yaquluna mata. Tu pertanyaan-pertanyaan mereka tentang hari kiamat. Menariknya, dalam banyak-banyak surah yang bertanya tentang hari kiamat, majoriti menjawab dengan hadal wa'du in kuntum shadiqin, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah bahawa ilmu tentang hari kiamat tu terpulang, tertakluk pada Allah. Kalau anak kita tanya, Di, bila kita nak balik Melaka, Di? Nantilah dulu, Mami kan tengah kerja, belum cuti. Di, bila nak balik Melaka, Di? Nantilah dulu, Mami kan tengah kerja. Berulang kali dia tanya, Di, bila nak balik Melaka, Di? So, ada bentuk jawapan lain yang membuatkan dia mungkin berfikir sebelum keep on repeating soalan yang sama, tapi dalam bentuk sarkastik ataupun dalam bentuk main-main. Sebab bila mereka tanya as'aluna ayyana yaumul qiyamah, adakah mereka betul-betul nak tahu bila datangnya atau sengaja nak acah-acah macam bagus, konon-konon nak main-main. Kali ini cara Allah jawab bukan bila datangnya hari kiamat, tetapi Allah jawab dengan apa dia hari kiamat. Oh, gitu. Sama macam anak kita, bila berulang kali tanya soalan yang sama, kita akan beri jawapan berbeza. Dan ibu ayah yang bijak, dia akan beri jawapan supaya anak tu memikirkan, supaya anak tu mula berfikir, supaya otak dia mula berhubung. Dan kali ini Allah nak orang-orang yang tak percaya pada hari kiamat itu fikirkan apa yang berlaku menjelang hari kiamat. Allah kata fa'idha bariqal basar. Bila pemandangan menjadi terpendar-pendar. Apa benda terpendar-pendar? Apa tu? Nasi. Halal ke? Makan dulu. Satu siap lah. Fa'idha bariqal basar. Apa maksud? Apabila pemandangan menjadi berpendar-pendar. Berpinar-pinar, tuan-tuan. Berpinar-pinar. Bariqa. Barqa kan kilat. So, bila kilat tu datang, dia jadi macam mana? Berkilau. Berpinar. Kan mata akan berpinar. So, bila sebut tentang berpinar, fa'idha bariqal basar, perkataan bariqa asalnya kilat. Dan kalau kilat, mata-mata akan berpinar. So, bila berpinar, dia menjadi kehairanan dan ketakutan. Contoh dalam surah Ibrahim, Allah sebut tentang muhti'ina muqti'i ru'usihim la tartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka terburu-buru menyahut panggilan mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip dan hati mereka hilang semangat. Kerana apa? Kerana bingung dan cemas. Kan hari, hari di mana kita dapat keputusan periksa. Pengumuman keputusan periksa. Atau mengumumkan keputusan pilihan raya. Dia bertungkus lumus, bersungguh-sungguh sepanjang tempoh mengundi, sepanjang tempoh peperiksaan. Belajar sungguh-sungguh, cuba jawab soalan sungguh-sungguh.
Bila diumumkan keputusan, rupanya dia gagal. Hati dia semangat tak nak pergi? Tak semangat. Mata dia kelam. Aku gagal. Aku kalah. Tak ada orang undi aku. So Allah kata, mata akan jadi saksi dan mata akan berpinar pada waktu itu. Why? Kenapa? Mata manusia akan ke sana kemari kerana sangat takut, bingung yang amat sangat dengan kejadian yang berlaku depan mata. Mata tak boleh tetap pada satu perkara. Sangat banyak benda yang berlaku dalam satu masa sehingga dia bingung. Manusia akan nampak kehancuran merata-rata. Nampak malaikat dengan ramai dan besar. Nampak azab yang bakal dikenakan. Peluh memercik-mercik tanpa boleh bergerak ke mana-mana. Keadaan waktu itu disaksikan oleh mata. Amat menakutkan, amat mengerikan. Allah mulakan dengan basar. Kalau kita menyaksikan aksiden, kita rasakan, terlalu cepat ia berlaku. Kan, kereta bertembung macam tu kita nampak depan mata, tiba-tiba je. Dan itu pun dah membuatkan kita terkejut. Kiamat berlaku kehancuran. Dan benda tu tak berhenti. Setiap satu kita nampak hancur dan berkecai. Setiap satu kita nampak hancur dan berkecai. Dan kita tak ada buat apa-apa. Fa'idha bariqal basar. Kita pula. Orang-orang yang tak percayalah. Orang beriman sudah lama dimatikan. Jangan risau. Ni sengaja. Sengaja Allah cerita macam ni. Sengaja Allah cerita macam ni. Supaya orang beriman dapat gambaran. Dan orang-orang kafir yang tak percaya itu, dia dapat maklumat dan mereka akan hadapi benda ni. Mereka akan rasai benda ni. Kemudian, wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar. Dan bulan hilang cahaya. Bulan hilang cahaya. Lazimnya khusuful qamar ini dimaksudkan sebagai gerhana bulan. Satu solat gerhana tu dipanggil solat khusuf. So bila bulan tiada cahaya, asal maksud khasafa ni ditelan. So khusuf boleh bermaksud gerhana. Dengan kata lain tuan-tuan, bulan masih kekal di tempat dia. Bulan tidak pecah ke, bulan tidak hilang ke, bulan tidak tidak gugur ke, dia cuma hilang cahaya je. Why hilang cahaya? Sebab matahari sudah digulung. Kan? Bila matahari digulung, idza syamsu kuwirat, bila matahari digulung, maka cahaya daripada matahari hilang. So, bulan hilanglah cahaya dia. Wa khasafal qamar. Sebab ada teori tuan-tuan, ada teori yang mengukur dan melihat macam mana matahari boleh terbit dari barat. Macam mana matahari boleh terbit dari barat. Yarhamkillah. Matahari terbit dari barat. Kan? Macam mana matahari terbit dari barat? NASA bukannya tak kaji, dia kaji. Dan ada macam-macam pendapat. Diorang buat teori dan jangkaan macam mana matahari itu boleh terbit dari barat. Ada yang kata bumi ni bila dia berputar, bumi berputar keliling matahari, bila dia berputar, dia slow dia berhenti, kemudian dia pusing
patah balik. Ada teori yang sebut macam tu. Dia slow dia berhenti, kemudian dia patah balik. So kita nampaklah matahari itu akan terbit dari barat. Itu teori pertama. Teori kedua, ada yang kata kita punya bumi, katalah ini kutub utara dan ini kutub selatan. Macam inilah kan. Ini kutub utara dan ini kutub selatan. So bumi kita berputar macam tu. Kutub utara, kutub selatan. Sampai ke satu point, bumi kita ni jadi terbalik. Jadi terbalik. Bila terbalik dan dia berputar dengan kadar yang sama, matahari akan nampak terbit dari barat. Dia berputar macam biasa, tapi sebab bumi jadi terbalik. Bukan kutubnya tu berubah, bumi tu terbalik. Bumi tu terbalik, so kita akan nampak matahari terbit dari barat. Teori yang ketiga, dia kata macam mana mungkin bumi boleh terbalik? Sebab gravitinya tu berkait rapat dengan bulan. Dia kata bulan akan hancur dulu. Bulan akan hancur dulu. Akan mengakibatkan keseimbangan graviti bumi terganggu. Lalu bumi yang asalnya begini, dia terbalik. Tak macam ni. Apapun teorinya, itu hanyalah sangkaan-sangkaan. Sangkaan-sangkaan manusia. Dan manusia tak mampu untuk ubah apa-apa. Tak mampu untuk halang apa-apa. Dan bila Allah kata, wa khasafal qamar, bulan hilang cahaya. Bulan pudar warna. Kemudian, wa jumi'a syamsu wal qamar. So, Allah akan himpunkan matahari dan bulan. Jumi'a syamsu wal qamar akan berhimpun matahari dan bulan. Macam mana berhimpunnya? Tak tahu. Matahari dan bulan didekatkan? Tak tahu. Tapi cuba perhatikan waktu gerhana matahari, tuan-puan. Bukankah itu bentuk dihimpunkan bulan dan matahari? Tak, matahari bukan digulung bersama bulan. Matahari digulung berasingan. Kali ini matahari itu dihimpunkan. Wajumi asyamsu wal qamar. Bentuk macam gerhana matahari. Bulan dan matahari dihimpunkan. Satu Nabi SAW, bila berkait dengan peristiwa gerhana, terutamanya gerhana matahari, ayat ini yang terpacul dan tergambar. Wajumi asyamsu wal qamar. Dihimpunkan, diselarikan antara matahari dan bulan. Macam gerhana matahari. Dan Allah bagi tahu itu gambaran kiamat. Tapi kita buat apa waktu tu? Kita pesta. Kita pesta. Berapa ramai pula orang nak pergi tengok saat-saat momen-momen tu. Kita teropong. Dekat situ orang daripada pelbagai negara datang. Wow. Sedangkan ada ayat Quran yang sebut wajumi asyams wal qamar. Dihimpunkan bulan dan matahari. Allah tak kata berlanggar. Allah cuma kata dihimpunkan. So gerhana matahari adalah proses dihimpunkan, diselarikan bumi, bulan dan matahari. Kan? Dan ada ulama tafsir yang sebut tentang bila graviti telah tiada, semua planet dan bulan akan berlanggar sesama sendiri. Dan kita sekarang mungkin lihat planet duduk tetap di tempatnya, tetapi ini tidak kekal begitu. Allah tak sebut planet lain kerana matahari dan bulan adalah dua perkara langit yang paling besar kita nampak di langit. Dan berkaitan dengan planet yang lain, Allah sebut dalam surah Takwir tu, idza syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Bila matahari dilingkari cahaya
Bila matahari dibungkus dan bintang-bintang gugur berselerak. Gugur berselerak. So, dalam surah ni, Allah tidak sebut tentang bulan. Dalam takwir Allah tak sebut tentang bulan. Tapi dalam surah ni Allah sebut tentang bulan. Apa pun yang berlaku, ya mungkin juga macam tu, matahari belum digulung, atau kerana bulan itu menutupi cahaya matahari, maka kita lihat seolah-olah matahari itu digulung. Kan waktu kiamat kan gelap. So tadi sewaktu nampak kehancuran tu, mata nampak kehancuran, bila matahari digulung, bumi jadi gelap. Wah, itu lebih menakutkan. Itu lebih menakutkan. Kan kita sekarang ni, Pantai Timur dilanda banjir besar. Dan kita sedar air tu naik waktu bila? Katalah naik waktu maghrib. Naik waktu maghrib, air semakin lama semakin tinggi dan elektrik padam. Suasana rumah jadi gelap gelita. Air makin naik. Ui, tuan-puan, dia takut. Dia takut dalam hati. Itu jam iman kita menjadi setinggi, meroket tingginya. Punya berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak kala peristiwa itu berlaku, orang-orang yang tak percaya, malah seluruh manusia, tak kira dia beriman atau tak beriman, yaqulul insan, mereka kata, mereka sering tertanya-tanya, yauma idzin ainal mafar, apa yang berlaku ni? No, ainal mafar, mana nak lari? Mana nak lari? Mana nak selamatkan diri? Mereka tak pernah lihat perkara yang menakutkan semacam ini. Dan saudara kita di Kelantan, di Terengganu, rumah mereka ditenggelami air. Sewaktu nampak rumah tenggelam, apa yang bermain di minda? Mana nak selamatkan diri? Mana nak pergi? Mujur mereka tiap-tiap tahun at least lalui pengalaman yang sama, banjir. Lalu mereka sudah alah bisa tegal biasa. Tahu mana nak tuju. Kan ada orang dah sedia bot dah. Kadang bot persendirian. Pergi ke tempat-tempat pusat perlindungan banjir. Kan? Dan pengalaman pertama yang dilalui oleh orang-orang dekat Selangor. Kan? Banjir yang tiba-tiba, banjir besar tahun lepas. Dan orang tak pernah sangka banjir kat situ. Apa berlaku? Air termenung. Seminggu, 2 minggu dekat rumah tanpa bekalan. Kelam kabut. Harinya sama, 19 hari bulan 12. Dan orang mula melihat tak kala Shah Alam banjir. Konvoi datang beramai-ramai daripada Kelantan, dari Terengganu, dari merata tempat nak pergi tolong. Tapi bila Kelantan dan Terengganu banjir, antara ucapan yang mereka dapat ialah, itulah siapa suruh undi PAS. Wah, macam tu. Sedangkan mereka tak pernah berkira pun menghantar bantuan. Apa jua jenis. So manusia bila dalam keadaan semacam tu, dia tak pernah lihat benda yang menakutkan semacam tu. Apa yang mereka ungkapkan? Ainal mafar. Mana kita nak berlindung? Mana nak lari? Nak ke balai polis? Kedutaan negara kita masing-masing? Nak lari ke gunung? Masuk ke gua? Di waktu tu nak lari ke mana? Waktu tu nak lari ke mana? Sebab bila manusia melihat musibah, mereka punya insting nak selamatkan diri.
Lari dari jauh dari kejadian tu. Lari jauh dari kejadian tu. Tapi bila berlaku serentak seluruh dunia, mana mau lari, ha? Mana mau lari? Dan bila manusia duk tertanya-tanya, mana nak lari ni, mana nak sembunyi, mana nak sembunyi. Allah nyatakan, kala, no, jangan fikir begitu. Kala, no, jangan fikir mana mau lari. La wazar, ini hari tiada tempat perlindungan. Ini hari tiada tempat perlindungan. Antara tempat berlindung yang lazim manusia gunakan untuk berteduh dan selamatkan diri ialah tempat tinggi, bukit. Kalau banjir, kan cari tempat tinggi. Tempat tinggi. Kalau ribut taufan, dia akan cari bunker. Bunker. Bunker lebih kurang macam ni lah, bunker. Kan dibina tinggi macam tu. Ni, ini keratan rentas dia lah. Kat sini, atas, dia cari bawah tanah. Tapi bunker ni juga bahaya kalau banjir. So banjir dia akan cari tempat tinggi. Banjir kan cari tempat tinggi. So, lihat lagi tak ayat-ayat Quran yang Allah sebut tentang gunung ganang diterbangkan, gunung ganang berlayar, berjalan. So selama ini manusia merasakan, ini bahaya ni, kita kena cari tempat perlindungan, kena cari tempat tinggi. Allah kata, la wazar. Tak ada lagi tempat berlindung. Ke gunung, gunung sudah terbang. Kau nak lari ke mana? Tak ada tempat lari. Tak boleh lari dari Allah. Kalau lari dari manusia boleh lagi. Kita boleh langgar lari lah, lari dari hutang lah, tukar identiti. Tapi mana mungkin nak lari dari Allah. Asal perkataan wazara adalah lubang di lereng gunung. Ni, bunker ni. Ni wazar. Tempat berlindung ni. Kalau kata tak ada. Asalnya maksud wazar tu lubang di lereng gunung. Kalau kata la wazar. Tak ada lah tempat perlindungan. Dan kemudian Allah kata apa? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sini kalau dibaca ada nun kecil kan? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ada nun kecil. La rabbika yawma idzinil mustaqar. Dan pada hari itu semuanya akan kembali pada Allah. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, yauma idzin, pada hari ini, al-mustaqar, tempat kembali. Tempat kembali. Tak ada tempat lari dan kita semua akan kembali menghadap Tuhan. Tak ada sebarang bentuk perlindungan, keselamatan pada mereka pada hari itu. Surah Syura pernah menukilkan istajibu li rabbikum min qabli ay ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'i yauma idzin wa ma lakum min nakir. Sahut dan sambutlah seruan Tuhanmu. Istajibu li rabbikum, jawab seruan Tuhanmu. Bila dilaungkan azan, jawablah seruan tu. Sambutlah seruan tu. Sebelum datangnya dari Allah,
Hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu tiada lagi bagi kamu tempat berlindung. Dan tidak ada pula bagi kamu sebarang alasan untuk menafikan bentuk kesalahan yang pernah dibuat. Masjid pun tak. Bukan tempat untuk berlindung dah tu. Habis semua berkecai dah. Bumi ni jadi rata. Bumi jadi rata. Allah kata hanya kepada Allah dia akan kembali. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. So bila kita tahu benda macam ni, apa yang perlu kita buat? Buatlah persediaan. Buatlah persediaan. Bersedialah untuk hari tersebut. Kan kalau sebelum ni kita laju untuk mengejar dunia, lepas daripada ini tak payahlah lari laju sangat. Kita berjalan-jalan sudahlah. Cruising, berjalan-jalan. Kan jalan-jalan apa nama? Lenggang kangkung. Leha-leha. Belajarlah apa yang kita perlu tahu. Terutamanya berkaitan dengan mengenal Tuhan. Janganlah hanya beramal tanpa ilmu yang jelas. Sebab bila kita tak ada ilmu, ada kemungkinan kita buat benda yang salah. Bila buat benda yang salah, dia menjadi tanggungan. Dia menjadi dosa pada kita. Nak ke kita menghadap Allah dengan dosa-dosa amalan yang salah? Kan rugi. Kita sangka kita dah buat banyak, tapi rupanya tak ada nilai. Kan? So, apa nama? Bila Allah kata semua akan kembali kepada Allah, Allah tak tunggu kita bersedia atau tak. Bila ianya sampai, dia akan datang tiba-tiba. Dia akan datang tiba-tiba. So, yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu. Nak pun lah. Tidurlah. Yunabba'ul insan yawma yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia akan diberitahu apa yang dia telah buat dan apa yang telah dia tinggalkan. So kembali kepada Tuhan ni untuk apa? Supaya Allah bagi tahu apa yang korang dah buat, apa yang korang tinggalkan. Supaya Allah boleh bagi tahu apa yang menjadi prioriti dalam hidupmu. Jeng jeng jeng. Kalau sebelum tu orang-orang kafir ini duk tanya, bila datang hari kiamat? Allah bukan cerita tentang bila dia datang. Allah cerita apa yang berlaku waktu dia datang. Sehinggalah kepada poin kamu semua akan ditanya. Apa yang menjadi prioriti dalam hidupmu? Apa yang menjadi keutamaan? Apa yang pernah engkau buat? Qaddama, engkau dahulukan. Wa akhar, yang engkau kemudiankan. Kau dahulukan anak berbanding suami. Engkau dahulukan mak berbanding isteri. Engkau dahulukan bapa berbanding anak. Atau macam mana? Semua amalan manusia akan diberitahu. Yang didahulukan, yang kemudian, yang dahulu, yang sekarang. Semua akan dipaparkan. Tak kira sama ada perbuatan tu kecil atau besar. Setiap lafaz, setiap langkah akan diulang semula. Surah Kahfi, kita sampai terkejut. Kan surah yang kita baca hari ini, kita sampai terkejut. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab apa ni? Kan? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Oh, cilakanya kita. Kitab apa ni?
Benda kecil, benda besar, satu pun tak ditinggalkan. Semua ada. Semua ada. Wajadu ma'amilu hadira wa la yadhimu rabbuka ahada. Dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan itu tersedia, tertulis di dalamnya. Dan Allah tidak berlaku zalim pada siapa pun. So, qaddama wa akhar, ada pendapat yang kata ini amalan yang kita buat dan amalan yang kita tinggalkan. Ada amalan yang kita buat, tapi banyak amalan yang kita tak buat, kita tinggalkan. Sama ada ia berbentuk wajib dan sunat. Begitu juga ada manusia yang lengahkan melakukan amalan yang baik kerana dia rasa dia ada masa lagi nak buat amalan baik tu. Jadi dia tinggalkan dulu buat amalan baik sebab dia rasa dia ada masa lagi. Bila lapang baru dia buat. Dah tua nanti, dah pencen baru kata nak buat. Atau ada yang bila ada kawan baru nak buat sekali. Macam-macam alasan manusia bagi untuk lengahkan buat amalan baik. Kadang kita perlu tanya diri kita. Apa penting sangat sampai kita lengahkan buat amal kebaikan? Adakah penting sangat nak kena tengok wayang? Tengok wayang pula kan? Atau penting sangatkah kita kena merata bercuti puas-puas? Apa pengajian kita dekat universiti tu sibuk sangat sampai kita tak ada masa nak ingat Tuhan? Atau kena beri tumpuan? Kena dapat straight A's? Apa politik ni penting sangat ke sampai siang malam dengan manusia sebab nak berkempen dan kena tunjuk muka sampai tak ada masa untuk Allah? Apa penting sangat dunia ni? Sedangkan sebelum kita ada, negara kita elok jadi perintah ditadbir oleh orang lain. Adanya kita, tak adanya kita, tetap ada orang lain yang boleh galas tanggungjawab tu. Inabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ma qaddama wa akhar ni yang kita telah lakukan semasa hidup dan selepas kita mati. Tadi yang kita buat dan yang kita tinggalkan. Ini yang telah kita lakukan dan selepas kita mati. Yang dilakukan selepas kita mati atas perbuatan kita dulu. Maknanya sama ada pahala yang terus mengalir kepada kita atau ada dosa yang terus bertimbun selepas kita mati. Bagaimana benda itu berlaku? Kita menjadi pemula dan diikuti oleh orang selepas kita. Ayat dekat rumah kita kalau tak cilaka, sial. So diikuti oleh anak-anak. Dan anak-anak terbiasa dengan bahasa-bahasa semacam tu. Kita mati dan itulah bahasa yang dia ulang kepada anak isteri dia, kepada anak cucu kita. Setiap satu bertimbun dan bertimbun dan bertimbun dan bertimbun. Inabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ada hadis bagaimana siapa yang memulakan perkara yang baik akan dapat pahala yang berpanjangan jika disambung oleh orang lain. Kan man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajrin man amila biha wala yanqusu min ujrihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'umila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizrin man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Siapa yang mulakan dalam Islam sunnah yang baik, lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang mengamalkan tu. Kita ajar anak kita kasih sayang. Nak pergi kerja, pegang kepala dia, usap lembut-lembut, cium kepala dia. Kan ada 4 jenis ciuman. Ada 4 jenis ciuman kepada anak-anak. Ciuman pertama, ciuman di dahi.
Ciuman kedua ni, dekat atas ni. Atas kepala. Ciuman ketiga, pipi. Ciuman keempat, tangan dia. Pegang. Cium. Why? Nak tunjuk kita sayang. Kita bersedia, ada nilai sentuhan. Dia kebanggaan kita. Kan? So, siapa yang memulakan sunnah-sunnah yang baik? Dan diikuti pula keturunan dia. Anak-anak dia buat, cucu dia buat. Dekat rumah langsung tak tinggikan suara, tak cakap jerit-jerit. Cakap dengan nada yang lembut. So, diikuti keluarga itu, semua mengamalkan sunnah yang sama. Tak kala dia wafat dan meninggal, Allah akan tetap beri dia pahala selagi mana orang tu, anak dia mengamalkan tanpa dikurangkan pahala si anak. Sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang jahat, lalu ia diamalkan selepas itu, ditulis untuknya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, tanpa dikurangkan dosa mereka sedikit pun. Dan ini bukan tentang bid'ah hasanah, tak. Ini tentang amal sunnah yang baik. Benda yang baik, bercakap dengan baik, berakhlak dengan baik, tulisan yang baik. Dan bayangkan tuan-puan, hari ini kita belajar tentang tadabbur, tentang surah Qiyamah. Ada dalam kalangan kita yang rajin menulis. Lalu dia ambil kefahaman ni dan dia tulis. Dibaca oleh ribuan manusia. Dan ada manusia terkesan dengan tulisan tu. Lalu orang tu buat dan ikut. Hui, pahala tu berpanjangan mengalir. Malah tulisan tu digunakan oleh cikgu-cikgu pula. Untuk buat bentuk usrah dalam kelas. Anak murid dengar dan tersentuh. Dan mereka laksanakan. Wow. Inabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Dan yang ketiga, ada juga yang mengatakan maksud ayat ini ialah amalnya yang awal dan amalnya yang terakhir sekali. Maksudnya, semua amalannya akan diambil kira. Dari sejak dia muda sampailah dia ketua. Malangnya kadang kita ni waktu muda malas beramal. Kan? Waktu dah lewat baru nak buat. Waktu dah tua baru nak sedar. Kan susah kalau kita nak buat amal yang banyak bila tua. Dengan tenaga tak ada, dengan kudrat pun kurang, ingat-ingat lupa. Sebab tu dengan kesedaran yang baharu ini, kita jangan sia-siakan peluang. Macam mana Ustaz? Saya dah tua Ustaz. Jangan sia-siakan peluang, jangan berlengah. Ajak anak cucu beramal dari awal. Bukankah bila kita ajak dan diorang buat, pahalanya kita dapat? Masih belum terlambat tuan-puan. Masih belum terlambat. Kita mungkin tak dapat buat waktu kita muda. Tapi anak cucu kita ada, sedang muda. Beri galakkan pada mereka. Bukan jerit-jerit, cepat sembayang. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Pujuk. Datangkan maklumat yang betul, yang benar tentang solat. Biar hati dia terbuka, biar dia rasa seronok. Sembahyang bukan perkara yang sia-sia. Lakukanlah dengan baik. Hidup akan jadi lebih sejahtera. So ada 3 pendapat tentang ma qaddama wa akhar. Paling penting ialah
Jangan kita lepaskan peluang itu. Jangan leka, jangan lalai. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika dibentangkan amal, manusia pada waktu itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dia menjadi saksi terhadap diri dia sendiri. So maksud basirah, nama anak saya basirah dengan sad ni. Melihat tu bermaksud menjadi saksi. Dia sendiri akan lihat. Dia sendiri akan monitor. Dia sendiri melihat kejadian yang dia ucapkan. Seorang akan melihat sendiri perbuatan yang dia buat. Kalau dalam mahkamah, hakim akan pastikan yang saksi itu memang lihat sendiri kejadian yang tengah dibicarakan tu. Kalau dia tak nampak, dia tak layak jadi saksi. So, siapa yang paling tahu tentang apa yang kita buat? Kita sendiri. Kita sendiri. Tuan-puan, waktu jadi imam, kan, waktu imam masjid negara jadi imam, siapa paling tahu apa yang imam tu rasa waktu solat? Dia sendiri. So, dia sendiri jadi saksi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Dan walaupun dia terfikir untuk beri alasan, maknanya sebarang alasan atau penafian tidak berguna sebab tubuh badan dia sendiri akan jadi saksi. Mau tipu macam mana lagi? Kalau diri dia sendiri jadi saksi. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka, tangan mereka serta kaki menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang apa yang mereka buat. Kalau fusilat hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga bila mereka sampai ke neraka, mereka dah sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan serta kulit badan mereka jadi saksi terhadap apa yang mereka buat. Sama ada ja'uha ni sampai ke neraka atau ja'uha ni dah sampai hadir depan Allah. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kita akan bercakap dengan kulit kita. Apa sangka dia saksi? Sama macam tu. Kita akan bercakap dengan kulit kita. Apa sal kau jadi saksi? Qalu. Lalu kulit jawab. Antaqnallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Kulit akan jawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap suatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Walaupun dia memberi banyak keuzuran. Alqa dia datangkan dengan kreatif. Alqa ni laki ya didatangkan dengan keindahan, dengan kreatif. Pelbagai bentuk alasan untuk membela diri. Kan? Bila dikata summalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tidaklah ada akidah kufur mereka selain dari mereka menjawab dengan dusta. Bila didatangkan pertuduhan, tengok rekod ni engkau kafir. Kan malaikat tanya, aku tengok engkau punya rekod ni, engkau dulu kat dunia kafir. Kau dulu kat dunia musyrik kan? Apa dia jawab? Wallah, demi Allah. Wallahi Rabbuna, demi Allah, engkau Tuhan kami. Kami tidak pernah menjadi orang yang mempersekutukan Allah.
Sampai macam tu je orang boleh jawab. Sanggup bersumpah depan Allah. Dan ada cerita dalam surah Mujadilah yang mereka cuba berdalih. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in illa innahum humul kadhibun. Setelah nyata kepada orang munafik bahawa harta benda dan anak pinak tak dapat beri pertolongan. Oh tuan-tuan, rupanya kalau kita sangka bahawa harta dan followers kita boleh beri manfaat, kita boleh tergolong dalam kalangan orang munafik. Dua benda, harta dan anak pinak. Ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, boleh cek surah Mujadilah ayat 18. Ketika mereka semua dibangkitkan oleh Allah, maka mereka bersumpah kepada Allah bahawa mereka orang beriman. Sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu, wahai Rasulullah. Dan mereka menyangka bahawa dengan berbuat begitu, mereka akan dapat faedah. Ala innahum humul kadhibun. Bagi tahu mereka, atau ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka lah pendusta. Kita manusia boleh bagi macam-macam alasan, tuan-tuan. Sibuk, tak ada masa, migrain. Kan disuruh ngaji, oh tak boleh lah Ustaz. Saya ada penyakit migrain lah Ustaz. Saya kerap pening. Mata saya ni tak boleh nak fokus. Tak apalah, saya serah isteri saya lah ngaji. Saya sibuk nak cari parking. Walil insanu ala nafsihi basira. Sekarang boleh bagi alasan. Silakan, bagi je lah alasan. Walau alqa ma'adhirah. Waktu itu tak ada dah. Tak ada dah sebarang alasan. Kan? Mereka banyak bagi alasan. Di akhirat, mereka cuba untuk berdalih. Sebagaimana kebiasaan di dunia. Untuk bagi macam-macam alasan. Macam-macam excuse. Kerja tak siap, kena hantar anak sekolah. Tempat, surau tak ada. Tak tahu macam mana nak buat. Penat. Tapi dalam masa yang sama, boleh je cari ruang nak tengok Mekamato. Kan, kalau tengok filem tu berjam-jam pun tak apa. Kalau bersukan tu, berpuluh kilometer sanggup mengayuh. Jalan-jalan melancong, boleh je. So basically, ada 3 bentuk alasan yang manusia bagi. Pertama, mereka nafikan perbuatan mereka. Tak, saya tak buat macam ni. Saya baik, saya jujur. Mereka tak pernah pun mengaku. Mereka pernah buat apa yang dikatakan. Perasan tak awal surah Baqarah tu? Kan? Awal surah Baqarah tu bila Allah kata, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Bila dikatakan kepada mereka, jangan buat kerosakan. Jangan buat kerosakan. Apa diorang kata? Apa diorang jawab? Apa respon mereka? Qalu. Apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu inna nahnu muslihun. Kami tak buat rosak, kami buat kebaikan. Qalu inna nahnu muslihun. Kami orang soleh. Kami buat kebaikan, bukan kerosakan. Berdalih. Menidakkan perbuatan mereka. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, mereka beri alasan kenapa mereka buat perbuatan tu. Tadi, bila ditegur perbuatan, dia kata, tak, kami tak buat. Yang kedua ni, dia bagi justifikasi. Kenapa dia buat benda tu? Mereka akan beri sebab itu dan ini. Kan? Kalau di kantoi buat benda tu, dia boleh berasa,
Tu ada orang pandai agama tu buat macam tu, takkan dia salah. Macam-macam alasan batil. Kan, lepas sembahyang kena raut muka. Kenapa kena raut muka? Itu ramai orang buat tu, takkan orang semua salah. Macam-macam bagi alasan. Dan bentuk yang ketiga, bila dah, apa nama? Bila diorang dah tak boleh nak bagi alasan, paling last diorang buat apa? Sorry lah, ampun lah, maaf lah, aku janji tak buat lagi. Sorry lah, sorry. Aku sumpah aku tak buat lagi. Bagi second chance. Second chance. Ketiga-tiga bentuk itu akan ada di mahsyar kelak. Dan adakah bila dia minta second chance, Allah akan beri? Ketiga-tiganya tidak akan diterima. Tiada harapan lagi. Dan apa yang mereka beri, usaha mereka sia-sia. Sia-sia. Sepatutnya kita kena mengaku salah semasa di sini, di dunia. Suatu awal surah Baqarah, Allah nak kita benar beriman dengan qada dan qadar dan belajar sunnah Nabi Adam. Bila baginda buat salah, mengaku dan tidak memberi alasan. So, perangai manusia ni bila buat salah, dia beralasan. Nabi Adam, dia melakukan kesalahan. Dia mengaku dan tidak beri alasan. Dia bertaubat. So, tugas kita banyakkan bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dahsyat tuan-tuan. So, sampai ayat 15 dulu. Kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Barakallahu li wa lakum. Mungkin esoklah kot 9 ke 10 macam tu. Kembali kepada penyataan majlis. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, ada Silakan. soalan ke? Kalau ada nak soalan, boleh buka soalan ke Ustaz? Boleh. Kalau siapa nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau ayat ni surah Qiyamah ni yang ingkar tu banyak memberi alasan. Tetapi kalau dalam surah Al-Mulk, mereka terus mengaku kan Ustaz, apabila Allah tanyakan adakah tidak kamu didatangkan Rasul Nazir kepada kamu sebelum ini? Okey. Dalam surah Mulk, dia punya situasi berbeza dengan yang ini. Yang ini ni kan kronologi dia kiamat berlaku, kemudian kitab amal sampai. So bila masing-masing baca kitab amal dan mula ditanya, mereka akan beri alasan. So kita jangan menggambarkan, kalau kita jangan menggambarkan macam ni kan, kalau kita tanya anak kita, okey, siapa yang buat phone daddy macam ni? Tak seorang pun jawab. Siapa yang buat phone daddy macam ni? Tak seorang pun jawab. Allah bila ditanya, kenapa kamu buat macam ni? Manusia biasanya akan bagi alasan. So bila dia bagi alasan atau dia diam, kulit akan jadi saksi. Okay, kulit akan jadi saksi. So dia bukan satu set soalan ditanya. Kita akan ditanya daripada awal kehidupan sampai akhir. Tu berapa puluh ribu soalan tu. Dan bila kerap bagi alasan, akhirnya kita fed up nak bagi alasan. Maka bila dicampak ke neraka, dia sudah penat.
Dia sudah penat kan. Alam ya'tikum nadhir. Bila campak ke neraka tu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dia dah penat tak larat nak bagi alasan, dia jawab dia. Betul, dah ada dah. Rasul yang diutuskan buat kami. Kami mendustakan. Itu jam dia sudah tunduk. So bagi dia untuk dia melawan pun dia tak akan dapat apa-apa. Dia sudah surrender. Itu jam dia sudah penat. Dia sudah pun masuk dalam neraka. Bukan proses ditanya tu. Bukan proses untuk untuk defend himself. Tak. Dia sudah pun masuk neraka. Sudah pun sedang diazab. Tengah-tengah kena pukul. Kan? Kalau anak kita buat salah, kita pukul. Bayangkan tengah-tengah kena pukul, mak dia tanya. Mak tak bagi tahu ke? Ya mak bagi tahu mak. Ada mak bagi tahu mak. Tengah dipukul. So di neraka sedang diazab. Dia bukan status trial lagi. Tak. Sudah convicted. Sudah bersalah. So diorang merasakan idea dia ialah kalau aku jawab dengan jujur, mana tahu orang jujur kan Allah sayang. Mana tahu aku boleh keluar dari sini. Oh rupanya tak. Tak. Sama dengan kau bersabar atau tidak. Engkau jujur dalam tu atau tidak. Terus diazab. Berbeza dengan manusia. Bila dia jatuhkan hukuman, dia ada chances untuk diringankan hukuman kerana berkelakuan baik. No, di sana tiada. Dia tak ada chances berkelakuan baik tu untuk ringan hukuman. Nah, tidak. Tak ada. Tak ada parol dia. Tak ada parol. Oi, dahsyat. Moga-moga kita dapat masuk syurga dengan mudah dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam. Saya kira setakat itu saja Ustaz untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat yang seterusnya. Kita berhenti pada ayat 16 Ustaz ya. InsyaAllah. Sambung esok. Ya insyaAllah. Dan jazakallahu khair pada Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas kesudiannya mengungkap makna dan penghayatan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Qiyamah ini dan bagi mengambil ibrah darinya. Dan kita lihatlah betapa berkuasanya Allah ya untuk menghidupkan manusia semula dan saksi kita tu kelak di hari kiamat nanti pada diri sendiri. Dan terima kasih juga buat para jemaah yang sudi luangkan masa duduk bersama-sama dalam sesi tadabbur ini hingga ke akhirnya. Dan teruskanlah pada pukul 8 malam nanti. Dan bagi mengakhiri majlis Ustaz, kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tak boleh sesekali tengok wayang ke Ustaz? Boleh, tengok wayang boleh. Tapi jangan sampai setiap minggu itulah agenda yang kita nak. Sempat lagi tu Ustaz kan nak tengok wayang tu. Ya Allah. Boleh je nak tengok wayang. Cuma ada orang yang hidup dia nanti-nanti. What next? Coming soon. Dia kejar-kejar benda tu. Janganlah. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.